Selamat hari Sabat, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. 安息日快乐，主耶稣给我们平安。 Sungguh kita berbahagia bahwa pada hari ini kita bisa beribadah bersama-sama. Kemarin hari Minggu kita mengadakan kerja bakti dan hari ini kita beribadah dengan aula yang bersih. 感谢主，我们今天可以一起来聚会。我们上个礼拜刚刚我们做这个打扫，那今天我们也可以一起来享受干净的教堂。 Dan saudara, apakah Bapak Ibu sekalian sudah membaca kitab Matius pasal 13? 那弟兄姐妹已经读了马太福音13章， Ya, karena dalam 2 hari ini kita akan membahas kitab Matius pasal yang ke-13 ini. 因为这2天我们要探讨这个马太福音13章。 Ya. Baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan firman Tuhan. 奉主耶稣开始讲神话。 Mari kita buka bersama-sama dalam kitab Matius pasal yang ke-13. 我们一起来看马太福音13章。 Pada saat kita membaca kitab Matius pasal yang ke-13, kita akan menemukan banyak perumpamaan. 那我们看这个马太福音13章的时候，我们可以看到很多的这个比喻。 Nah, kita bisa lihat saudara di pasal 13 ayat 53. 我们看13章53节， Matius pasal 15 ayat yang ke-53. 马太福音13章53节。 Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Nah, dari ayat ini kita menemukan ada kata perumpamaan-perumpamaan. 这边我们看到这些比喻， Artinya bersifat jamak, saudara. 就是等于很多， Bukan hanya satu perumpamaan, 不是一个比喻， tetapi banyak perumpamaan. 很多比喻。 Nah, perumpamaan-perumpamaan apa saja yang ada dalam Matius pasal 13, saudara? 那这个马太福音13章讲了什么比喻？ Ketika kita membaca kitab Matius pasal yang ke-13, maka kita seringkali mendapatkan pengetahuan bahwa perumpamaan itu hanya ada 7. 那我们有时候看到这个马太福音13章之后，我们以为这个比喻才7个比喻。 Ya, dari zaman saya masih kecil sampai saya akhirnya masuk menjadi seorang hamba Tuhan, saya juga mendapatkan pelajaran bahwa ada 7 perumpamaan dalam Matius pasal 13. 那传道从小当传道的时候，他一直以为这个就是7个比喻。 Tetapi kalau kita akan melihat satu persatu ternyata lebih daripada 7 perumpamaan. 那我们认真看的话，原来这个有不止7个比喻。 Nah, kita lihat ayat yang ketiga. 我们看第3节， Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Ini adalah perumpamaan penabur. 这个是撒种的比喻， Ini adalah perumpamaan yang pertama. 这个是第一个比喻。 Ya, dan kita lihat ayat yang ke-24. 那我们看24节， Ayat yang ke-24, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Ini adalah perumpamaan lalang di antara gandum. 这个是说白子跟这个麦子。 Ya, saya minta tolong slide proyektornya bisa ke slide aja bahan. Ya. Kita lihat lagi ayat yang ke-31. 那我们再看第31节， Ayat 31, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Ini adalah perumpamaan biji sawi. 这边是说这个芥菜籽的比喻。 Dan kita lihat ayat yang ke-33, saudara. 好，我们再看第33节， Ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka, hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Ini adalah perumpamaan tentang ragi. 这边是说面交的比喻。 Ya, lalu kita lihat lagi perumpamaan yang kelima, ayat 44. 第14节第5个比喻， Ayat 44, hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Ya, ini adalah perumpamaan harta yang terpendam. 这个是说这个藏在地里的宝贝。 Kita lihat ayat yang ke-45. 那我们再看45节， Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Ini adalah perumpamaan mutiara yang indah. 这个是说到好的这个珠子的比喻。 Perumpamaan yang ke-7, kita lihat ayat yang ke-47, saudara. 我们再看47节，
Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Ini adalah perumpamaan pukat. 这个是说这个碗的比喻。 Dan ini perumpamaan yang terakhir, perumpamaan yang ke-8. 那这个是最后一个第8个的比喻， Ayat yang ke-52. 第52节。 Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan harta yang lama dari perbendaharaannya. Ini adalah perumpamaan ahli Taurat. 这个是说到这个文士的比喻， Nah, saudara, ada 8 perumpamaan. 全部有8个比喻。 Tetapi dari 8 perumpamaan ini ada karakteristik daripada 2 bagian besar. 但是这个8个比喻可以分到2大。 Nah, kalau kita lihat perumpamaan 2 sampai dengan perumpamaan yang ke-7, 比如我们看第2个比喻到第7个的比喻， dari perumpamaan lalang di antara gandum sampai perumpamaan pukat, 就是从白子麦子到这个渔网的这个比喻。 ini adalah perumpamaan tentang nubuatan, sejarah gereja. 这个是说到一个预言，就是说这个教会的这个历史。 Jadi perumpamaan kedua sampai dengan perumpamaan yang ke-7 ada dalam kerangka waktu yang berurutan. 这个第2个比喻到第7个比喻是一个时间里面的， Sedangkan perumpamaan 1 dan perumpamaan yang ke-8, 但是第1个跟第8个的比喻， perumpamaan penabur dan perumpamaan ahli Taurat, 就是说撒种跟文士的比喻。 ini adalah perumpamaan yang tidak di dalam kerangka waktu yang berurutan. 这个比喻是不是在时间的空间里面？ Ya, jadi di luar daripada kerangka waktu itu, perumpamaan 1 dan 8. 第1个、第8个就是在时间外面的比喻。 Tetapi perumpamaan 1 dan 8 ini bersifat pengajaran yang bisa kita lakukan kapanpun, dimanapun, ya, setiap waktu. 就是这个第1个跟第8个比喻是我们随时可以学习到的， Yaitu bagaimana kita menabur dan bagaimana kita menjadi seorang ahli Taurat. 就是我们怎么撒种，怎么我们可以当一个文士。 Dan lagi saudara, ada hal yang sangat unik dalam perumpamaan kedua sampai dengan perumpamaan yang ke-7. 但是从第2个比喻到第7个比喻求一个特别的， Perumpamaan 2 sampai dengan perumpamaan yang ke-7 disebutkan hal kerajaan sorga itu seumpama. 第二个到第7个就是说天国好像， Ya, jadi dari perumpamaan 2 sampai dengan perumpamaan yang ke-7 itu selalu katakan hal kerajaan sorga itu seumpama. 它这个第2个比喻到第7个比喻一直说到天国好像， Sedangkan perumpamaan 1 dan perumpamaan yang ke-8 tidak disebutkan hal kerajaan sorga itu seumpama. 但是第1个跟第8个没有提到这个天国好像。 Ya, di perumpamaan penabur kita tidak menemukan kata hal kerajaan sorga itu seumpama seorang penabur. 就是没有提到第1个比喻没有提到这个撒种好像天国好像什么。 Dan perumpamaan ahli Taurat kalau kita lihat, 然后在这个文士的比喻，我们如果看的话， ya, dalam ayat yang ke-52 ya. 在第52节， Karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu. Ya, menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga, bukan seumpama hal kerajaan sorga. 这边就是说文士所教做的天国的门路。 Kalau dalam bahasa King James-nya, saudari, itu adalah sebab itu setiap ahli kitab yang telah dijadikan murid bagi kerajaan sorga. 如果在这个King James 的翻译就是说，所以凡事的文士，他们就是好像天国的这个门徒。 Jadi ahli kitab ini telah dijadikan murid bagi kerajaan sorga. 这些文士就是天国的门徒， Karena dia menerima pelajaran daripada kerajaan sorga. 因为他们收到这个天国的教育。 Nah, apa manfaatnya kita mempelajari 8 perumpamaan ini, saudara? 那我们学这个8个比喻有什么我们得到什么好处呢？ Kenapa kita harus belajar 8 perumpamaan ini? 为什么我们有学习这个8个比喻？ Yang pertama, supaya kita bisa mengetahui sejarah kerajaan Tuhan. 因为我们要了解这个教会的这个历史。 Karena kerajaan Tuhan itu adalah gereja Tuhan. 就是
天国就是教会就是天国。 Ya, jadi kerajaan Tuhan di dalam dunia adalah gerejanya, 那天国在这个世界上就是神的教会， di mana kumpulan orang-orang yang percaya yang telah ditebus oleh darah Tuhan. 就是这些相信神被主宝血已经赦命的这些百姓。 Ya, dalam kitab Matius pasal 6 ayat 33 dikatakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. 就是好像马太福音6章33节说的，先找天国然后其他的会加给你。 Nah, ketika kita mempelajari 8 perumpamaan ini, kita berusaha masuk ke dalam kerajaan Allah, yaitu gerejanya. 那我们学习这个8个比喻，我们要进入天国，就是他的教会。 Dan saudara, kalau kita lihat dalam Matius pasal 13 pun perumpamaan kedua sampai dengan perumpamaan yang ketujuh, kita juga bisa melihat sejarah tentang turunnya Roh Kudus. 那从第2个比喻到第7个比喻，我们可以学习到这个圣灵降下来的。 Ketika perumpamaan yang kedua lalang di antara gandum, di mana Roh Kudus hujan awal diturunkan. 这边第2个比喻就是白子跟麦子，就是说到圣灵第一次这个降下来的。 Dan terjadi masa kegelapan di mana biji sawi dan ragi. 然后就是这个经过这个黑暗的时候，就是这个芥菜子跟这个笑的比喻， Tidak ada hujan. 没有雨。 Lalu hujan Roh Kudus hujan akhir diturunkan lagi pada saat perumpamaan harta terpendam dan mutiara yang berharga. 然后最后的这个圣灵降下来，就是在这个宝贝跟这个好的珠子。 Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa bagaimana sejarah turunnya Roh Kudus sebanyak 2 kali. 那我们这边可以看到，就是圣灵降下来的历史有2次。 Dan nanti kita akan melihat secara detail sampai besok, saudara, bagaimana penyesatan daripada si jahat pun melakukan penyesatan ketika Roh Kudus diturunkan. 那我们今天跟明天会学习到然后这个魔鬼怎么把我们从这个圣灵这个拉出去。 Nah, lalu apa manfaat kita mempelajari 8 perumpamaan ini? 那我们学习这个8个比喻有什么好处呢？ Mempersiapkan diri kita dalam menghadapi penghakiman Allah. 就是准备我们的心来等待神的这个判。 Ya, penghakiman Allah itu berada dalam perumpamaan pukat. 神的判就是在这个第7个比喻，就是说这个碗的比喻。 Nah, saudara, manusia itu hanya hidup 1 kali, setelah itu akan dihakimi. 弟兄姐妹，人就是活1次，然后就是要受审判。 Kristus hanya 1 kali mengorbankan dirinya. 基督就1次献世， Sesudah itu dia akan menyatakan diri lagi. 然后他还会再献世。 Tapi ketika Kristus menyatakan diri lagi, dia tidak lagi menanggung dosa manusia. 但是他第2个献世的时候，他没有就是背人的罪， Tetapi dia akan menghakimi, saudara. 但是他要过来，他要来审判， Dan menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. 然后将这个得救给他相信的人。 Nah, ini bisa kita dapatkan dalam kitab Ibrani pasal 9 ayat 27 sampai 28. 这个我们可以从希伯来书9章27节到28节， Itu kenyataan, saudara. 这个是事实， Bahwa manusia akan mati 人会死， dan akan dihakimi. 然后会受审判。 Kristus hanya datang 1 kali untuk menanggung dosa manusia. 基督就来1次来背人的罪。 Tapi ketika Kristus datang untuk kedua kalinya, dia tidak lagi mengorbankan dirinya. 那基督第2次来的时候，他不会牺牲， Tapi dia akan melakukan pemisahan dan penghakiman. 他要来这个分开跟这个审判。 Dan juga yang terakhir, manfaat kita mempelajari 8 perumpamaan. 然后我们学习这个8个比喻的最后的好处是什么？ Ya, yang terakhir adalah agar mendapatkan pengajaran bagaimana kita melakukan kehendak Tuhan. 我们可以学习到我们怎么来做神的旨意。 Kita mendapatkan pengajaran bagaimana menjadi seorang penabur seperti Tuhan Yesus. 我们可以学习到怎么当做一个撒种， Dan bagaimana kita menerima pelajaran dari kerajaan sorga seperti ahli Taurat. 那我们怎么可以学习这个天国，好像这个文士一样？ Sehingga ketika
Tuhan akan melakukan penghakiman, kita diselamatkan. 但所以在审判的时候，我们可以得救。 Nah, kita akan masuk dalam perumpamaan yang pertama. 我们进入第一个比喻， Ya, kita buka Matius pasal 13. 我们一起看马太福音13章。 Perumpamaan penabur, kita bisa lihat ayat 1 sampai dengan ayat 23. 这个撒种的比喻，我们可以从第1节到23节。 Bagaimana kita bisa mengetahui perlambangan perumpamaan penabur ini, saudara? 那我们怎么学习到这个撒种的比喻？ Dalam slide berikutnya, kalau kita lihat, saudara, siapakah penabur ini? 在这边我们可以看到谁是这个撒种。 Dalam perumpamaan penabur, ada seorang menabur. 在这个撒种比喻有一个撒种人， Nah, siapa yang menabur ini, saudara? 那谁在撒种呢？ Kita lihat Matius pasal 13 ayat 37. 我们看马太福音13章37节。 Matius pasal 13 itu ayat yang ke-37, saudara. Ia menjawab katanya, orang yang menabur benih baik ialah anak manusia. Nah, yang menabur ini adalah anak manusia. 这个撒种的是人子， Yang menabur benih baik. 就是撒好的种， Artinya Tuhan Yesus yang menabur. 就是主耶稣在撒种。 Nah, artinya Tuhan adalah sang penabur. 这边就是说，神就是这个撒种人。 Apa yang ditaburkan, saudara? 他撒什么种呢？ Yang ditaburkan adalah benih. 他撒这个好的种。 Dan benih ini berbicara apa? 那这个种是什么呢？ Kita lihat lagi Matius pasal 13, 我们再看马太福音13章， ayat 19 bagian A. 在19节 A， Ayat 19 bagian A. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya. Nah, artinya benih yang ditaburkan ke berbagai macam tanah. Nah, benih itu adalah mendengar firman. Artinya benih itu adalah firman. 这边是说，这个种就是神的话。 Nah, jadi benih itu ditaburkan, artinya firman itu ditaburkan kepada orang-orang. 这个种撒了，就是说，神的话已经撒在人的心里。 Dan tanah ini menggambarkan apa, saudara? 那这个图是代表什么呢？ Ayat 19 bagian B. 就是在19节下面。 Dikatakan, tetapi tidak mengertinya. Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Tanah ini menggambarkan hati manusia. 这个图就是人的心， Karena benih pertama yang ditaburkan jatuh di pinggir jalan dan benih itu dimakan oleh burung. Dan orang itu tidak mengerti akan firman Tuhan. 这个第一个种撒在这个路边，然后这个鸟过来吃，等于说这个人不懂神的话。 Nah, sekarang kita lihat pengajaran pertama yang bisa kita ambil, saudara. 那我们学习这个第一个这个比喻。 Pengajaran pertama yang dapat kita ambil adalah belajar memiliki hati bagaikan tanah yang subur, tanah yang baik. 我们可以学习到，就是我们要这个心好像这个好的土。 Nah, pada hari ini saya menyampaikan firman Tuhan, setiap hati Bapak Ibu sekalian pasti berbeda-beda. 今天传道讲神的话，个人的心肯定不一样。 Nah, tanah yang pertama adalah tanah yang di pinggir jalan. 第一个心，第一个土就是在路边的土， Hati yang tidak siap mendengarkan firman Tuhan. 就是没有准备好的心来听神的话， Ya, mungkin datangnya terlambat, saudara. 可能来迟到了， Mungkin juga tertidur ketika mendengarkan firman Tuhan. 可能在听神的话也可以打瞌睡， Atau pikirannya melayang-layang kemana-mana. Tidak bisa konsentrasi, sangat sulit untuk bisa konsentrasi. 或使他的这个头乱想其他的事情， Ya, kita mikirin kompor di rumah apakah sudah dimatikan. 可以想到家里的那个火还没有关掉， Ya, kita memikirkan makanan udah dimasukkan ke kulkas belum? 想到那个食物有没有放在冰箱？ Aduh, omset saya minggu ini berkurang sekali. 哇，我的这个礼拜的这个收入很少。 Nah, tanah yang di pinggir jalan adalah mendengar tetapi tidak memahami firman Tuhan itu. 这个路边的图就是听神的话，但是不懂， Sehingga si jahat dengan mudah mengambilnya. 所以这个二子他就来拿走。
Karena dia mendengar tetapi dia memahaminya. 因为他听了不懂不明白。 Lalu dia datang ke gereja hanya formalitas, rutinitas saja. 他来教会就是已经习惯了， Datang, duduk, dan pulang. 来坐下来，然后就回去了， Tidak dapat apa-apa, saudara. 没有收到什么东西。 Setiap minggu seperti itu. 每一个礼拜都是这样子， Setiap bulan seperti itu. 每一个月都是这样子。 Sehingga nggak heran, saudara. Umur baptisannya sudah tua, tetapi sesungguhnya rohaninya bagaikan pohon bonsai, saudara ya, atau ayam kate. 就难怪，既然他这个受洗了已经很久了，但是他就是好像一个小小鸡， Ya, nggak bisa berbuah, tidak bisa berbuat banyak. 没办法成果。 Saya pernah, saudara, melihat ada seorang ketika di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan, dia bisa langsung tertidur. 传道有看到，也某某人他就是在主耶稣圣名讲话的话，他就开始睡觉了。 Ya, dia tertidurnya begitu sangat rapi sekali, tidak terlihat bahwa dia tertidur. 他睡得很整齐，好像看不到他在睡觉。 Kakinya dilipat, ditekuk ya, saudara ya. 他脚就放在另外一个脚上， Lalu Alkitab dibuka di atas kakinya, 圣经打开放在他那个桌子脚上， kepalanya menunduk, 然后头低下来， matanya tutup. 就是眼睛也 Dari awal sampai akhir. 从头到尾。 Lalu ketika amin, 然后阿门的时候， dia terbangun. 他就醒过来了， Bagaikan alarm, amin itu alarm bagi dia. 好像这个闹钟一样。 Ya, sehingga dia terbangun. Setiap ibadah seperti itu. 然后他就醒过来了，每一次聚会就是这样子。 Dan bisa kita tebak bagaimana pertumbuhan imannya. 那我们可以猜他这个属灵的增长是怎么样子。 Ya, saudara, ini tanah yang pertama. 这个就是第一个这个学习的 Nah, tanah yang kedua, 第一个图，然后第二种的图， ya kalau kita lihat dalam kitab Markus ya, Markus juga mencatatkan pasal 4 ya, di mana tanah ini berbatu. 马可福音4章这边也记载，就是这个有石头的图。 Artinya tanah yang berbatu ini seperti apa, saudara? 这个有石头的图是什么样子呢？ Kita lihat yuk Markus pasal 4 我们看马可福音4章 ayat 5 sampai 6. 第5到第6节。 Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. 6. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Ini adalah hati yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi tidak menjadi pelaku firman. 这个就是听神的话，但是没有行神的话。 Tanahnya tipis, tidak berakar. 这个图很薄，没有扎根， Artinya dia mendengar firman, tetapi tidak bertumbuh, saudara. 等于说他听神的话，但是他没有这个增长。 Bapak Ibu, mungkin waktu kita masih anak-anak SD, kita pernah punya satu proyek ya, menanam toge di tisu basah. 我们小时候可能有这个学校教我们怎么去种那个稻壳。 Ya, jadi tisu basahnya, tisu dikasih air jadi basah, lalu kita kasih kacang hijau ya, dimasukkan ditaruh di tisu itu. 好像一张纸巾，然后加了一点水，然后我们放那个绿豆在上面。 Lalu berapa lama kemudian akhirnya muncul ya kayak toge itu. 然后不久这个芽就发出来了， Tapi berapa lama kemudian itu mati, saudara. 但是这个芽不会很久它就死掉了， Karena dia tidak berakar, dia hanya berada di tisu yang basah itu. 因为它没有根，它就是在这一张纸巾上面 Dia mati. 就死掉。 Nah, dikatakan bahwa ketika datang matahari, 这边是说，就是太阳出来的时候， layulah dia menjadi kering karena tidak berakar. 它就就枯干了。 Nah, artinya ketika ada masalah, 就是说有问题来的时候， penindasan, penganiayaan, 就是这个有这个破坏的事情， ya, dia langsung rontok, saudara. 它就马上枯干了。 Kayak toge itu ya, gampang kita cabut, rontok, gampang mati sendiri. 好像那个稻芽容易这个枯干了。
Nah, lalu kalau kita lihat lagi dalam Alkitab, tanah yang ketiga adalah tanah yang semak duri. 那我们看第三种的图，就是有这个有 Semak duri. Ya, ayat yang ketujuh. 第七 Markus pasal 4 ayat 7. 在第7节， Ya, dikatakan tanah yang semak duri ini, saudara, 就是在经济里的图。 sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati sehingga ia tidak berbuah. Nah, semak duri ini menghimpitnya sehingga mati, saudara. 这个经济把它压住，就把它压死掉。 Nah, kita lihat lagi ayat yang ke-18 dan 19. 我们看18节到19节， Markus pasal 4 ayat 18-19. 马可福音4章18到19节。 Dan yang lain ialah ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Nah, jenis tanah ini adalah dia mendengar firman Tuhan, dia melakukannya. 这个第三种就是他听神的话，但是他有行神的话， Tetapi dalam perjalanan waktu hatinya bisa berubah. 但是过了一段时间，他的心会变， Karena apa? 因为什么？ Kekhawatiran dunia, 这个世界这个烦恼， tipu daya kekayaan, 就是这个财务的这个变化， dan juga kenikmatan dunia, 也是这个世界这个潮流， sehingga tidak bisa berbuah, saudara. 他就没办法结果， Ya, karena kekhawatiran akhirnya dia meninggalkan Tuhan. 因为他这个心太担心了，他就没有办法这个增长。 Karena tipu daya kekayaan, ya membuat dia akhirnya cenderung kepada kekayaan itu. 因为贪这个财，他就被这个财骗了。 Karena kenikmatan dunia sehingga melupakan akan firman Tuhan, melupakan akan tujuan dia percaya Tuhan. 因为这个世界的享受，把他忘神的话。 Nah, kadang-kala saudara, orang bisa berubah karena tiga hal ini. 经常人会变，因为这个3个事。 Dia tidak mau ke gereja karena dia khawatir tidak bisa makan. 他没有来教会，因为他担心没得吃， Karena dia harus kerja. 他要工作。 Ada orang yang mengejar ambisinya, dia mengejar dunia ini. 有人就是要追这个世界， Ada orang yang akhirnya dia menikmati dunia ini dan dia menganggap bahwa di dalam gereja hanyalah banyak penjara-penjara rohani. 然后有些人就是要享受这个世界，他把这个教会当做这个一个监牢一样， Tidak bebas, seperti di penjara. 不自由，好像这个在监牢 Tidak 一样， boleh ini, tidak boleh itu. 不可以做这个，不可以做那个， Ya, sehingga lama-lama dia tidak mau lagi ke gereja. 然后慢慢他就不来教会。 Firman itu sulit untuk bertumbuh. 这个神的话没有办法在他的心里长起来。 Dan tanah yang terakhir adalah tanah yang baik, saudara. 然后最后这一种图就是好的图。 Ya, kita lihat dalam kitab Matius pasal 13. 我们看马太福音13章， Matius pasal 13 ayat 23. 13章23节。 Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Nah, ini adalah tanah, artinya hati yang mendengar firman Tuhan, bertumbuh dan melakukan firman itu. 这个就是一种心，他听神的话，然后他就是有这个结果， Dia berakar kuat, 他这个有扎很深的根， sehingga dia bisa menghasilkan buah. 然后他就可以结果， Ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. 有100倍、60倍，有30倍。 Nah, yang menjadi pertanyaan buat kita pada hari ini, bagaimana supaya kita menjadi tanah yang baik, saudara? 那今天的问题是我们怎么成这个好的土？ Bagaimana agar hati kita menjadi tanah yang subur? 我们怎么把我们的心变成这个好的土？ Kita lihat dalam kitab Lukas pasal 13. 我们看路加福音13章 Lukas pasal 13 ayat yang ke-8. 13章第8节。 Lukas pasal 13 ayat yang ke-8. Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Nah, saudara, kalau kita lihat, ini adalah satu
perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. 这边是说这个阿拉树没有结果， Nah, salah satu kenapa pohon ara ini tidak berbuah kemungkinan adalah tanahnya. 这个没有结果的原因可能是这个土不肥， Ya, tanahnya tidak subur. 这个土不肥， Sehingga tanahnya harus dicangkul di sekelilingnya. 所以这个土要把它开掉，开土， Harus diberi pupuk. 要加这个肥料。 Ya, saudara, kadangkala kita kalau memelihara tanaman, kadangkala air kencing kita bisa mengandung mineral ya. Apa yang kita makan, apa yang kita minum mempengaruhi air kencing kita. 那我们如果有种树的人，那我们的这个尿可能有这个我们吃什么就尿什么东西。 Ya, dulu saya masih ingat Bapak Ibu, pohon mangga di Semarang, di gereja kita Semarang, dan pohon satu lagi yang di Cianjur itu pohon apa tuh ya, belimbing yang di Cianjur itu manis, salah satunya karena suka dikencingin, saudara. 传道记得小时候他那个三宝轮的教会的芒果树跟这个赏玉的教会那个树，就是经常人有尿在那边，所以它的果就比较甜。 Ya, tapi itu bukan berarti ilmu yang pasti ya saudara ya, karena apa yang kita makan, apa yang kita minum itu yang mempengaruhi. 但是这个不是一定的哈，因为我们吃什么，我们喝什么，就是我们尿出来什么东西。 Tapi buah belimbingnya sama pohon mangganya manis di gereja kita Semarang dan juga gereja kita di Cianjur. 但是这个芒果跟这个五星果就是比较甜。 Nah, saudara, artinya apa? Artinya kalau kita mau menjadi tanah yang baik, kita harus dicangkul, kita harus dipupuk. 这边意思什么？意思就是说，如果我们要做这个肥的土，我们又愿意被这个开出来。 Kita harus hati itu dipenuhi dengan Roh Kudus Tuhan. 我们的心有充满神的这个圣灵 Karena Roh Kudus Tuhan ini yang bisa mengubah hati kita. 因为就是圣灵可以改变我们的心。 Roh Kudus inilah yang bisa menggerakkan hati kita. 我们这个心就是因为圣灵可以把我们心这个变掉， Roh Kudus inilah yang membuat kita akhirnya bisa bertobat, merasa bersalah. 圣灵会带领我们怎么去悔改。 Roh Kudus inilah yang bisa mengubah hati kita menjadi hati yang baru, saudara. 圣灵就是可以把我们的心改变一个新的心。 Kita coba lihat dalam kitab Yeskiel pasal 11, 我们看以西结书11章 ayat yang ke-9. 11章第9节， Ayat yang 19, saudara. 11章19节， Yeskiel pasal 11 ayat 19. 19节。 Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Nah, Nabi Yeskiel memberikan satu firman kepada umat Israel dari Allah. Ketika mereka ditawan, ketika mereka berdosa, Tuhan berjanji akan memberikan pembaharuan kepada Israel. 那这个以西结是先知，他就是将那个以色列百姓被关在那个巴比伦的时候，神有通过这个以西结先知讲神的话。 Kita ketahui bahwa hati umat Israel itu adalah hati yang tegar tengkuk, hati yang keras kepala, saudara. 我们知道以色列百姓的心是很硬的， Tegar tengkuk itu artinya lehernya nggak bisa tekuk, saudara. 这个很硬的心，好像这个我们脖子不能Tekuk gitu ya. Rendah hati, nggak bisa mau mendengar. 没有谦卑的心，不要听的心， Ya, kalau dalam petinju itu ya Mike Tyson leher beton dikatakan ya. 好像这个麦克泰森他这个脖子是好像铁一样， Keras gitu ya, kuat. 很硬。 Nah, umat Israel punya hati itu adalah kuat, keras. Ketika dia mau melakukan itu, dia sangat keras sekali. 那以色列百姓的心就像那样子，他要做什么就是很硬的心。 Sampai sekarang kalau kita lihat ya, orang Israel secara jasmani, dia tidak mau percaya Tuhan Yesus. 我们可以看到，今天到如此，以色列百姓不相信耶稣。 Ya, walaupun sebagian ada yang menjadi Kristen juga. 既然有些他们也是基督徒， Nah, artinya kita bisa bayangkan hati orang Israel yang begitu sangat keras sekali. 那我们可以了解这个以色列百姓的心那么硬， Siapa yang bisa mengubahnya? 谁会改变？ Ya, sampai-sampai kalau kita lihat dari Musa, Yosua, hakim-hakim dan lain-lain, mereka semua benar-benar menderita ketika memimpin umat Israel karena hatinya tegar tengkuk. 我们可以看到，从摩西到耶稣啊，到那些他们就知道以色列的百姓就那么硬，他们带领他们很辛苦。
Nah, hanya Tuhan yang memberikan roh kepada mereka supaya mereka bisa hati yang menjadi hati yang taat. 就是神给他们这个灵，让他们的心可以变成一个新的心。 Nah, dalam kitab Yeskiel, saudara, perkataan ini ada 2 kali. 那在以斯帖书里面，这种话有说2次， Pasal 36 ayat 26 juga sama. 在36章26节也是这样说。 Nah, saya akan memberikan satu kesaksian untuk menutup sesi kita yang pertama ini. 传道又说一个见证， Ada seorang jemaat lama, saudara. 有一个老信徒， Waktu saya menjadi seorang penginjil, jemaat itu sudah ada karena dia adalah jemaat dari keturunan, saudara. 那有当传道还是当这个传道的时候，他有见到一个老信徒，但是这个是Ya, keturunan dia termasuk keturunan yang percaya Gereja Yesus Jati, keturunan ningrat lah di GYS gitu ya. 就是说他是第几代的这个信徒了 Darah biru, saudara ya. 是 Darah biru itu bukan berbicara orang kaya, tapi darah biru adalah perintis-perintis gereja kita di awal. 就是这个蓝的血，就是说我们曾经这个建 Ya. 我们教会的那些 Walaupun dia juga kaya, saudara. 他是这个经济不错， Ya, usaha semua berhasil. 他这个做生意也比较成功。 Waktu saya datang sebagai seorang penginjil, saya bertugas, saya lihat dia nggak begitu aktif. 那传道当在那边那个教会牧养的时候，他这个弟兄不是怎么有信心， Datang ke gereja seminggu sekali, lalu setelah itu pulang. 他来教会1个礼拜1次，然后就回去， Biasanya sabat sore. 然后就是一般都是下午的聚会。 Ya, istri anak-anaknya bagaimana? 那他妻子跟儿 Juga 子 nggak 怎 terlalu 么样？ aktif. 他们也是不怎么热心， Sama, datang seminggu sekali saja. 也是一样，就1个礼拜来1次。 Dia sibuk bekerja dan hobinya. 那他忙的工作跟他喜欢做的东西， Ya, dan juga dia tidak mengambil banyak pelayanan. Bahkan mungkin waktu itu tidak ada pelayanan yang diambil, saudara. 那他也没有做什么圣工。 Lalu setelah lepas beberapa tahun, saya sudah pindah, Bapak Ibu. Lalu saya pernah bertugas lagi selama 3 bulan di cabang itu. Saya lihat dia calon daripada pengurus. 然后过了一段时间，传道又回到那个教会，然后又见到他，但是他这个被选当做负责人， Ya, pengurus ya, bagian umum. 就是总务。 Lalu dalam hati saya berpikir, paling hanya mencantum nama saja. Ya, kadangkala di dalam gereja pemilihan mungkin karena dia keturunannya bapaknya itu adalah tadi ya pendiri gereja, akhirnya dicalonkan. 那传道想可能就挂名字而已，因为他这个是第几代的信徒。 Ya, dalam hati saya saudara sudah menilai, saya melihat dia dicalonkan jadi pengurus mungkin hanya mencantum nama saja dan dia sendiri tidak aktif. 然后传道的心就想，可能就挂名字，因为他不怎么热心。 Ya saudara ya. Tapi pada saat pandemi saudara, 但是这个疫情的时候， saya bertugas lagi di cabang itu. 然后传道又在那个教会牧羊， Mengadakan satu kebaktian seminar dan KKR. 然后就行了一个这个布道会， Ya, dia datang saudara. Dia ada. 这个弟兄就来， Dan dia datang dari hari pertama sampai hari terakhir. 他从第1天到最后1天都来， Dia mencatat mendengarkan firman Tuhan. 而且他听到的时候他会记下来， Dia mendengarkan dengan konsentrasi. 他很忠心的听。 Lalu setelah saya bertugas beberapa hari di sana, saya harus pulang naik pesawat saudara. 然后到最后1天，传道又回去要坐飞机， Lalu dia mengantar saya ke bandara. 然后这个弟兄就送传道到这个机场。 Ya karena umuran pemuda saudara ya, kita adalah kurang lebih seumuran, saya tanya kepada dia. 因为年龄跟他差不多，然后传道就问他， Ya, kenapa kamu begitu rohani sekarang? 为什么你现在这么属灵呢？ Ya saya sebenarnya ngomongnya lu gua ya. 传道就是简单说你跟我， Gua lihat lu ya, waduh dulu itu kamu tuh bener-bener datang cuma pulang gitu ya. Kamu tuh nggak butuh Tuhan. 我以前看你好像你来教会，然后就回去，好像你不需要神。 Ya buat apa butuh Tuhan? Udah kaya, semuanya ada, ya bahkan di hobi pun dia berprestasi.
apalagi yang kau butuhin gitu ya. 你需要神有什么呢？你已经很富了，然后你什么都有了。 Tapi ketika dia ngomong di bandara itu, saudara, ngantar saya perjalanan, banyak dia bertanya tentang hal-hal yang rohani dan dia berbicara secara rohani, berbeda dengan sebelum saya mengenal dia. 但是那一天，就是他在这个路上的时候，他有问传道了很多这个属灵的问题， Ya, lalu dia menjawab saya, saudara ya. 然后他就回答传道， Mungkin karena mau kiamat saya berubah. 那说可能这个末日会到了。 Ya, sekarang saya khawatir nih dengan istri dan anak saya. Saya khawatir dengan istri dan anak saya sekarang. 他担心他妻子跟他小孩， Ya, karena istri dan anak saya ini belum berubah gitu ya, belum begitu aktif. 因为他妻子跟他小孩还没有这么热心。 Jadi saudara, pada saat pandemi, ya kita ketahui bahwa banyak khotbah-khotbah di-upload di YouTube. 就是在这个疫情的时候，我们知道很多这个在 YouTube 里面很多我们可以听神的话。 Ya, dia bisa bahasa Mandarin, dia bisa bahasa Inggris. 这个弟兄刚好他可以听中文跟英文， Dia dengar, saudara. 他听了很多。 Dia juga suka berdoa. Ada satu grup WhatsApp, dia berdoa bersama-sama dengan pemuda-pemuda di cabang itu. 然后他有经常祷告，然后跟这个群这个年轻人一起祷告， Ya, sehingga dia baik berubah, saudara. 所以他就改变了很多。 Dan tahun ini, saudara, saya lihat lagi dia calon daripada Karus Keagamaan. 那今年我看到他变成这个教育的这个负责人的。 Dan saya tidak lagi meledek dia. Kenapa kamu jadi rohani sekarang? 那现在传道有没有笑他？为什么你现在这么属灵呢？ Ya, karena saya yakin bahwa dia suka firman Tuhan, dia suka berdoa. 因为我相信他喜欢听神的道，然后喜欢祷告。 Ya, biar segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. 荣耀交给神，阿门。